Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Surat 188 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. 12. Kita cuba tengok sampai ke ayat 15. Kalau boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوب tergemak macam main bunyi kata kena jangan duk musik ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم berarti tak hakim enggak? Si hakim ada ni. Allah. Jangan nak musik macam ni. Dengar doa dia dengar gada tak kenal mana reti tu. Baik. Wa innaka suwatanu syaddah wajib al-ghunah nakathu majais munfasil aimanahum mimati bertemu dengan mi indra mislain min umati bertemu ba iqlab ba'di ahdihim mimati bertemu wa izhar syafawi ahdihim wa mimati bertemu dengan waw izhar syafawi wa ta'anu fi dinikum ta'anu fi dinikum fa mimati bertemu fa izhar syafawi faqatilu ma jaiz munfasil aim atami pada syaddah wajib al-ghunah immatal kufr kalau kita waqah lah tapi kita tak waqah di situ sebab ada larangan kufri innahum atahnun ada syaddah wajib al-ghunah mimati bertemu dengan lam izhar syafawi la lepas pada huruf mat ada hamzah dalam kalimah pada kalimah berasingan mak jaiz munfasil aimana lahum la mimati bertemu dengan lam izhar syafawi lahum la mimati bertemu lam izhar syafawi la'allahum yantahum mimati bertemu ya izhar syafawi mimati bertemu dengan ya
izhar syafawi yantahu nun mati betul dengan ta ikhfa haqiqi yantahun mad arid lis-sukun ala tuqatiluna qauman nakathu tanwin bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah nakathu ma jaiz munfasil ay ma ay ma'lin imana lahum wa izhar syafawi wa hammu atamid asyaddah wajib al-gunnah bi ikhrajir rasuli wa hum mimati bertemu dengan ba ikhfa syafawi mimati bertemu dengan ba ikhfa syafawi sekok-sekok ya ba apa makna Muhammad apabila mim mati bertemu dengan ba mim tu yang mati nah bertemu dengan ba nah jadi apa ikhfa syafawi kena dengarlah wa hum kita gulung sikit bibir mulut wa hum bada'ukum aw izhar syafawi aw maklina awwala marratin marrah waqah itu nah atakhshawnahum ya, tak ada apa tu saya baca sepatah dah sebab itu istifham gitu. Adakah kamu takut ke depa? Hampa takut ke depa ke? Dah. Atakhshawnahum hampa takut ke depa ke? Dah. Fallahu ahaqqu an takhshaw. Nun mati bertemu dengan ta an ikhfa haqiqi takhshawna maklin. Takhshawhu maklin in ikhfa nun mati bertemu dengan kaf ikhfa haqiqi kun ikhfa haqiqi juga tum mati bertemu dengan idgham mislain idgham syafawi ataupun idgham mislain mati bertemu dengan min jadi dengarlah kuntum tutup mulut ke rapat mu'minin man arif lis-sukun qatiluhum sekali lagi mim mati mak mim mati pula dah bertemu dengan ya izhar syafawi yu'adzib qalqalah sughra yu'adzibhumullahu bi ay maklin ay dikum wa izhar syafawi wa yukhzihim wa izhar syafawi ya ikhfa haqiqi nun mati bertemu dengan sad ansurkum alai izhar syafawi lay maklin lahim him wa izhar syafawi wa yashfi sudura qaumin mu'min tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah tengok mim lah maka mim mati noh hukum tanwin noh hukum tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah minin ma'rid sukun wa yudhib ada orang kacau tahun ni tadi ni qala sughra Allahu akbar wa yuzhib duk betul tandu tadi ni qaum Allahu akbar wa yuzhib ghaidha maklin ghaidha maklin ya sebelum dia ada fathah maklin ghaidha qulubihim tak ada apa bilihim izhar wa yatubu Allahu ala man yasha nun mati tengah ya idgham ma'al gunnah man yasha panjang noh tu pada tu duduk ni duduk bertukar tu aku nak kata ma'arif li sukun ke aku mak wajib mak wajib pasal alif bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang satu boleh kata ma'arif li sukun tak pasal waqah tu tu duduk bawah tu katalah menawa baca lagi panjang wallahu alimun hakim mim mati tanwin bertemu dengan ha izhar haqiqi
alimun hakim. Ma'arif sukun. Kalau kita waqaf ma'arif sukun. Kalau kita sambung jadi apa? Izhar nah. Jadi izhar hakimun am. Tapi kita tak patutlah kita waqaf sebab kita sambung sebab di situ ada waqaf tam tu, waqaf yang sempurna, waqaf kafi. Boleh. Waqaflah yang elok di situ. Okey. Jauh kita baca ni, panjang kita baca sebab kita datang dari Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Masih lagi berkenaan dengan kaitan kita orang mukmin dengan orang musyrikin Makkah ni. Kaitan hubungan ataupun ketegasan, sikap tegas Allah Ta'ala bertegas suruh Nabi SAW dan orang Islam bertegas dengan orang musyrikin, no? Dalam masalah pada hubungan tadi. Wa innakathu aymanahum, kalaulah mereka telah mengingkari sumpah mereka, kan ada perjanjian apa? Hudaibiyah. Bila tu perjanjian Hudaibiyah tu? Tahun bila? Tahun ke-6. Tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melaksanakan perintah Allah, kan? Buat apa? Buat haji, kan? Buat haji, buat umrah. Kata Nabi tak pergi nak buat haji waktu tu, nak buat umrah. No? Tapi ada riwayat kata buat haji sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa binatang sembelihan. No? Bawa binatang sembelihan. Wa innakathu aymanahum, kalaulah mereka mengingkari janji mereka, sumpah mereka, iaitu pada, iaitu adalah di antara sumpah janji mereka dalam Hudaibiyah tu pada, mereka tak boleh kacau orang yang ada perjanjian, ada ikatan janji dengan Nabi SAW, iaitu pokok Bani Khuza'ah. Dan Nabi pun tak boleh kacau orang yang ada ikatan dengan mereka, iaitu Bani Bakar. Saya kira ada cerita tadi. Begitu juga depa tak bagi Nabi SAW pergi terus ke Mekah buat umrah ataupun haji, tapi kena balik tahun depan mari. Yang tahun depan iaitu tahun yang ke-7 yang berlaku Umratul Qada, kan? Okey. Min ba'di ahdihim, selepas daripada buat janji, depa mungkir janji. Selepas daripada depa bersumpah, depa mungkiri sumpah mereka. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menyerang, mereka menyelar, mereka mencerca, mereka mencela, mereka memburuk-burukkan agama kamu. Mana mereka keji. Kita tak boleh cerca agama lain. Kita nak kena faham ni. Orang lain tak boleh cerca agama kita, kita pun tak boleh cerca agama orang. Tak boleh. No? Ada larangan Allah Ta'ala, la tasubbul ladina la tasubbu, jangan kamu mencerca Tuhan mereka, takut nanti mereka fayasubbullaha udwan, takut mereka pula mencerca Allah dalam keadaan mereka tak tahu apa. Udwan, bermusuh, lawan balik, balas dendam. Hang kata aku, kata kat hang. Macam juga kita tak boleh kita kata ke mak orang, pak orang, tak boleh. Tak boleh kita maki pak mak orang. Takut apa dah? Mereka maki mak pak kita. Pasal apa orang maki mak pak kita? Pasal apa? Pasal kita pergi duk maki mak pak orang. Orang yang maki mak pak orang, dia adalah orang tergolong dari kalangan orang yang telah derhaka kepada kedua ibu bapaknya. Jaga elok. Sebab apa? Punca orang maki mak pak kita pasal apa? Kita maki mak pak dia apa? Balas. Macam cerita Piramli ni, kepala pak hang, ni kepala pak. Kalau hang ni hang pijak dia. Hang pijak kepala pak aku marah tak kira. Hang pijak dia nak jadi cerita tu. Tak boleh. Jangan memulakan. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal, no? Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela, menghina, mengherdik, memburuk-burukkan agama kamu. Kalau depa memburukkan, tunggu apa lagi? Faqatilu a'immatal kufri. Kalau depa mencela, mereka menghina agama kamu dan mereka mungkir janji, sumpah-sumpah mereka dah tak setia dengan sumpah mereka, maka Allah kata
faqatilu a'immatal kufri, maka bunuhlah kepala-kepala puak-puak kafir tu. Bunuh. Kata al-Imam Qatadah, yang dimaksudkan dengan a'immatul kufri iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal telah dibunuh di dalam peperangan bangsa lain, Badar. Yang siapa dia pijak kepala dia tu? Adalah kan? Adalah orang tu. Nama dia apa? Muaz. Muaz. Bukan dia, Muaz. Abi Jahal, Utbah, Syaibah. Utbah dan Syaibah ni apa dah? Hak yang lawan dengan Hamzah dengan Ali tu. Dua beradik ini depan ni. Utbah, Syaibah ni apa nama? Satu lagi Rabi'ah, kan? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ni puak-puak ni bunuh puak-puak ni. Jangan duk taruh. Dan puak-puak ni semuanya telah dibunuh di dalam peperangan Badar. Sebab apa? Perintah daripada Allah. Allah kata, jangan duk bagi can. Puak-puak ni lah punca, kepala sakat dia pun ini. Bunuh dia. A'immatul kufri. Tetapi kebanyakan di kalangan ulama mufassiri menyatakan bahawa ayat ini tidak khusus kepada mereka ini sahaja. A'immatul kufri mana? Sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kalau mereka telah buat anaya kepada agama, buat anaya kepada perjanjian, maka halal darah mereka. Halal darah mereka sampai bila? Sampai hari kiamat. Kenapa? Al-ibratu bi'umumil lafzi. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum. Dia kata bunuhlah ketua-ketua orang kafir. Ketua-ketua orang kafir ni dah sampai bila-bila. Tapi kafir mana je, Pak? Kafir harbi. Kafir harbi. Yang tiga lagi tak? Itu pun kalau cara mereka pegang janji elok. Kalau mereka kono. Kan? Innahum la aimana lahum. Pasal apa? Kerana mereka ini tak boleh dah kita buat janji dengan mereka. Mohong. Sebelum ni pun Allah Ta'ala dah kata dah di atas sekali tu. Tu waktu ai duk kat KL tu. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulih. Atas kali muka surat juga atas, muka surat 188 atas kali. Kaifa yakunu lil musyrikina, bagaimana? Tak boleh, tak mungkin. Orang musyrikin ada perjanjian dengan Allah dan Rasul. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ni selalu mungkir janji. Di mana kan mohong. Tak boleh. Kita pun kalau nak janji dengan orang pun tengok dulu. Kalau jenis duk kono tu tak ada janji. Sebab dalam hadis Nabi kata al-mu'min la yuldagu marrataini min juhrin wahidin. Orang mukmin tak boleh disengat dua kali pada lubang yang sama. Duk kona aku dekat 10 kali ya, kita duk kena kona lagi tu sah lah. Sekat sekali kona sudah lah cuma. Kan banyak kali duk kona kita. Tak boleh lah, bukan dia. Orang kata kita bodoh kan. Kan jangan duk pergi orang kena kita banyak kali, ingat sekat sekali dua aku tak marah dengan itu, tak boleh kira. Tak boleh kira sama. Kan? Al-mu'min la yuldagu marratain min juhrin wahid. Muhammad no, orang mukmin tak boleh kena sengat dua kali dalam lubang yang sama. Duk kena kes yang sama ya, jangan. Jangan duk jadi bodoh ingat. La'allahum yantahun. Kuklah moga-moga mudah-mudahan mereka ini berhenti daripada kejahatan mereka tu. Kalau cara kita duk lock depa, kan? Sampai bila-bila lah kita duk kena kecoh dengan depa. Macam tu juga dengan janji, kita berjanji dengan orang macam tu juga. Kalau cara kita duk ni juga dengan depa, kau kena sokma lah kita. Kena bohong sedialah. Kan? Apa nama? Tak boleh dah. Kita kena orang kata apa, ambil satu tindakan yang tegas lah. Tak boleh kita duduk kena sedia. Mana boleh, kan? Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Pasal apa hampa tak boleh bunuh perang puak-puak yang telah memungkiri sumpah dan janji mereka? Apa alasan lagi? Daripada mohong kita berapa kali lah. Kita pasal apa kita nak pakat dengan mereka lagi? Kan? Pasal apa kita nak support mereka lagi? Nak bagi sokongan kepada orang yang suka menipu? Tak boleh. Tak boleh bagi sokongan kepada orang yang suka menipu.
Sebab apa? Sebab menipu itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Orang yang sentiasa menipu, salah duk kerja dia menipu ya, Allah Ta'ala akan tulis dia itu sebagai penipu. Hadis yang sahih. Tapi sebaliknya kita naklah berlaku benar. Kerana benar itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Dan seseorang yang sentiasa benar, Allah Ta'ala akan tulis dia pada siddiqin. Orang yang benar. Nak tak? Kita kena masuk di kalangan orang siddiqin lah. Yang 4 tu. Nabiyin, syuhada, salihin, siddiqin. 4 tu kan? 4 golongan tu. Salihin lah. Kan? 4 golongan. 4. 3 ada margia. 3 ada margia. Tak apa, pilih berehat dengan tenang. Allahu Akbar. 3 syahid. Pasal apa? Apa alasan lagi kamu tak boleh perang dengan mereka? Duk taruh apa lagi? Kan? Bunuh. Perang. Lama mana dah? 23 tahun dah. 13 tahun kamu duduk di Mekah, mereka duduk buat macam-macam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepengkhianatan dan kejahatan mereka. Apa dia? Wahammu. Yang pertama mereka mungkir janji. Mungkir janji. Okey. Wahammu bi ikhrajir rasul. Dan mereka telah merancang untuk mengusir Nabi SAW daripada kota Mekah, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang kita baca sebelum ni. Apa dia? Aku lemah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ni kan? Ingat tak ketika mereka merancang, orang-orang kafir merancang pada liyuthbituka, sama ada untuk tangkap hang, au yaqtuluka, ataupun bunuh hang, au yukhrijuka, ataupun hambat hang, usir. Kan? Dalam surah Al-Anfal ayat 30 kita baca itu. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang, tetapi perancangan Allah lebih baik. Macam tu juga Allah Ta'ala cerita balik kisah mereka ini dalam surah Al-Mumtahanah dalam ayat yang pertama. Ayukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka telah mengeluarkan kamu, mengusir kamu dan juga orang-orang mukmin. Kenapa? Punca dia kamu beriman dengan Allah, iaitulah Tuhan kamu. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Begitu juga Allah Ta'ala cerita kisah perangai kejahatan mereka ni dalam surah Al-Isra ayat 76. Allah kata, wa in kanu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Dan ingatlah mereka telah membuatkan kamu gelisah. Nabi jadi susah hati. Apa? Perancangan mereka buat khianat ke Nabi. Tujuan apa? Liyukhrijuka minha, supaya mereka usir kamu daripada Mekah. Itu perancangan jahat mereka. Tak ada pasal-pasal rumah tangga dia. Rumah tangga dia pasal nak kacau. Dia bukan kacau orang pun. Cuma dia habaq benda yang betul. Kan? Hampa duduk sembah apa batu tu. Batu tu bukan boleh buat apa kat hamba. Kan? Sembahlah Allah. Dia bertanya, cuba habaq dengan Tuhan hang lagu mana? Dia habaq, qul huwallahu ahad. Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba nak marah ke dia? Apa sebab? Dia tak kacau pun. Saja dia buat keh. Bi ikhrajir rasul. Wa hum bada'ukum. Dan mereka lah yang mula buat keh. Orang Bukit Cabang dia cakap itulah. Kan? Cari pasal. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang mula-mula memulakan cari pasal. Kata ulama mufassirin yang dimaksudkan bada'ukum awwala marrah ni iaitu dalam peperangan Badar. Ingat tak peperangan Badar dulu? Asal dia Nabi SAW nak pergi kacau barang dagangan. Okey. Kemudian sampai berita kepada pokok Quraisy, geng Abu Jahil ni lah. Bila sampai ke mereka berkeluar mari. Okey. Kemudian Abu Sufyan dapat tahu kata Nabi nak kepung mereka lari pergi ke tepi laut. Melencong. Sampai juga berita tu kepada
Apa Abu Jahal ni? Lepas tu kemudian depa kata Abu Sufyan pun habaq kata, okeylah boleh patah baliklah, kami selamat dah. Kan? Patah balik dah. Abu Jahal kata tak. Kita akan pergi sampai ke Badar, kita akan sembelih, buat kenduri, makan arak, menari, berjoget, riuh rendah di situ dan kita akan perang dengan depa. Depa yang mula. Kalau cara depa patah balik, orang Islam pun patah balik, tak ada masalah apa. Tapi depa, sebenarnya Allah Taala yang buat bagi jadi lagu tu. Pasal apa? Allah Taala nak bagi nampak betapa hinanya mereka. Walaupun jumlah mereka ramai, mereka tak boleh berbangga dengan jumlah mereka yang ramai. Kenapa? Kerana Allah Taala sentiasa berpihak kepada yang benar. Okey. Ada juga yang mengatakan mereka ini lah yang mula-mula mungkir janji. Wahum wahum bada'ukum awwal marrah ni, mereka yang mula-mula mungkir janji. Asal dia di dalam suluh al-Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, tak boleh kacau orang yang ada ikat janji dengan mana-mana pihak. Siapa yang ada ikat janji dengan Quraisy, Nabi Muhammad tak boleh kacau. Siapa yang ada ikat janji dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy tak boleh kacau. Tapi mereka telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Bani Bakar itu ada perjanjian dengan apa? Bani Khuza'ah tu ada perjanjian dengan Nabi. Mereka dah serang Bani Khuza'ah dan mereka membunuh dalam tempoh perjanjian itu. Mereka yang mula. Maka sebab itulah tahun ke-8 Nabi SAW bawa angkatan pergi perang mereka. Berlakulah Fathu Makkah. Faham lagi? Cerita dia tu. Kan? Tahun 6 Nabi pergi, depa Ahmad balik, Nabi balik. Dengan ada ikatan perjanjian, hangpa tak boleh pergi Mekah. Tahun 4 mari. Nabi pun okey, Umar ni tak kira dah. Aku geram bunuh buat ni. Nabi kata jangan, kita balik dulu. Balik. Tahun 4 depa Nabi mari buat Umratul Qada, kan? Yang cerita Nabi SAW buka buka bau belik kanan tu. Yang kita jadi syiar agama kita bila kita ihram, buka balik kanan. Ni buka balik kanan, tutup balik kiri kan. Kan? Pasal apa? Sebab belah kiri ni ada Kaabah. Kita tutuplah nak hormat ke Kaabah. Belah kanan ni pasal apa buka? Nak tunjuk apa, Mak? Kita tak lekeh sado. Nak tunjuk sado. Kan? Depa tengok, Muhammad ni dulu kurus ni. Muhammad ni sekat duduk di Bukit Cabang ni makan lalu ni, nampak betul koi ni. Kan? Jadi orang pun takut gerun. Tu nak tunjuk. Maka sebab itulah itu disyariatkan benda tu sampai ke bila-bila orang yang nak nak tawaf kena buka ihram dia belah kanan. Belah kiri tu tutup pasal apa? Kaabah. Hormat Kaabah. Belah ni buka, tutup. Kan? Tak kira lah halu sak ke kena buka. Saat ni kata aku halu. Baru kan. Tak boleh kot. Tak buka. Syariat dia lagu tu. Pada tahun bila tu? Tahun ke-7. Nabi buat Umratul Qada. Tapi di antara tahun ke-7 pi ke tahun ke-8 tu mereka telah mungkir janji. Depa sangat hati. Hoi, kok ni nak nayang ke kita tu. Tu ya kes tu ya. Tu yang depa pi kacau tu, pi buat perangai ke, pi mungkir janji apa semua kan. Pi serang Bani Khuza'ah tadi ni, kan? Kita ingat tu ada individu daripada Bani Khuza'ah yang terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah, ada 4 orang kan. Ada daripada Bani Khuza'ah seorang. Maka pada tahun ke-8 berlakulah perang. Depa lah punca. Ada ulama tafsir kata yang dimaksudkan wahum bada'ukum awwal marah, mereka yang menjadi punca awal-awal itu. Ada yang kata apa dia? Mereka lah yang menyebabkan berlakunya peperangan Badar. Ada ulama tafsir kata maksud di sini, ayat sini ialah mereka lah yang telah mula memungkiri janji dengan memerangi, membunuh halif Nabi SAW. Apa dah? Orang yang ada ikatan dengan Nabi SAW, iaitu Bani Khuza'ah.
Kenapa? Karena Bani Khuza'ah ni berkeli dengan Bani Bakar. Patutnya dia biarlah, dia berkeli pok dia sudahlah. Kan? Kalau cara nak tolong pun kena habaq. Muhammad, mari kita perang. Tak apalah, sama-sama. Tak apa lindak. Depa kecoh. Atakhshawnahum. Hampa ni tak mau pergi perang depa, hampa takut ke depa kan? Atakhshawnahum. Adakah hampa ni takut ke depa? Fallahu ahaqqu an takhshaw. Sepatutnya Allah yang lebih kamu kenal rasa takut. Payah juga ni Raya ni. Raya berani tak pukul 1, pukul 2 pergi kubur? Mesti kena jawab berani sini. Di sinilah kan. Mesti kena jawab berani ingat kau lekeh tengah kan. Dah kena pergi. Kalau Raya kata, takut. Atakhshawna. Takut ke apa? Sepatutnya kamu kena takut kepada Allah. Nak bina tu lah. Nak bina tu. Sepatutnya kita kena berani. Malam ni aku try. Malam ni try. Kak biar jangan hati malam ni kalau keluar ke doa lah. Saya pergi kubur lah. Kalau tengok tak ada, main cari di kubur lah. Wa fallahu ahaqqu an takhshaw. Sepatutnya Allah lah yang lebih kamu kena rasa takut. In kuntum mu'minin. Kalaulah kamu itu betul-betul ada iman yang sebenar. Tak maknanya kita ni iman kita lekeh. Mengaku tu tak apa. Kan? Iman kita lekeh lah yang menyebabkan kita tak berani. Takut ke batu nisan. Padahal batu nisan tu kita yang buat. Kita yang pergi baca. Kan? Aku tak berhentu batu nisan tu. Takut ke batu nisan. Padahal batu nisan tu kita yang pergi pecah. Bata haduk di kubur tu siapa boh? Banding dengan kat moh pergi boh. Dia berdoa pergi boh tu ni. Kan? Mari belah malam. Takut. Bata tu kita boh. Nak membina keyakinan kepada Allah Ta'ala tu lah. Kan? Nak mengagungkan Allah. Kan nak mengagungkan dunia ni. Banyak kita mengagungkan dunia. Tak boleh. Nak makan apa? Tawakal. Tawakal tak jadi. No? Itulah makna dia. Okey, seterusnya. Perang dia. Maknanya perangilah mereka. Sebab tu Allah kata qatiluhum. Perangilah mereka. Bunuh mereka. Yu'adzibhumullahu. Allah Ta'ala akan menyiksa mereka biaidikum dengan sebab kamu, dengan tangan kamu. Maknanya kamu bunuh mereka, nanti Allah Ta'ala akan azab mereka pula di akhirat nanti. Wa yukhzihim, dan Allah Ta'ala akan menjadikan mereka hina, lekeh. Dengan apa dia? Dengan pembunuhan itu. Kamu perang mereka, kita tengok apa yang berlaku dalam peperangan Badar tu kan. Sahabat Nabi semua pelekeh. Nabi SAW dia duduk di Badar itu 3 hari 3 malam. Hari yang terakhir sebelum balik, Nabi pergi ke tempat yang dikambus orang musyrikin tu, 70 orang yang mati tu. Nabi bercakap dengan mereka. Kan? Adakah fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Kami dah dapat apa yang Tuhan janji kepada kami betul. Allah nak tolong kami, kami dah dapat pertolongan daripada Allah. Adakah kamu dapat pertolongan daripada Tuhan? Tuhan nampak? Tuhan nampak tolong apa tak? Ada seorang sahabat tanya, bercakap dengan orang duduk dalam kubur tu boleh ke? Depa dengar Nabi kata, tapi depa tak boleh jawab. Kan? Hak kita lepas hari ni. Depa dengar tapi depa tak boleh jawab. Apa maksud Nabi SAW? Ialah wa yukhzihim. Penghinaan terhadap mereka. Kan? Ada seorang sahabat Nabi nama Muaz pijak tengkok Abu Jahal. Kan? Heret pergi kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia pula, macam mana berasa? Tak berasa hina ke? Dia kata, lekeh aku hari ni. Dia kata. Dia mengaku sendiri. Kata, aku lekeh hari ni. Wa yansurkum alaihim. Dan Allah akan membantu kamu untuk menewaskan mereka. Allah akan bantu kamu. Lawan dia. Maknanya Allah bagi keyakinan kepada orang mukmin, kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir. Dan Allah Ta'ala juga akan menyiksa mereka, dan Allah Ta'ala akan menjadikan mereka itu hina
dengan kekalahan dan Allah akan membantu mereka. Dan lagi wayashfi sudura qaumin mu'minin, dan akan menyembuhkan rasa sakit hati di kalangan orang mukminin. Yang di kalangan ulama mufassirin menyebutkan bahawa qaumin mukminin di sini ialah puak-puak Bani Khuza'ah, yang mana mereka telah disakiti oleh orang Quraisy. Tak ada pasal. Depa berkeli dengan Bani Bakar, puak tu mari masuk campur. Tak ada pasal. Naga aku geram. Mak aku ni dimasuk balik adik. Lebih kurang tu berkeli dua beradik, mak masuk balik adik. Mak kena masuk balik adik tak boleh masuk balik abang kan. Dia buat gitu lah. Abang tadi kan, Muhammad kan. Abang buat geram gitu lah. Dia masuk balik adik juga. Jagalah mak tak ada nanti. Hang jaga dengan aku. Macam itulah. Puak-puak Khuza'ah ni hangat hati. Pasal apa? Pasal Quraisy masuk geng. Mari bantu Bani Bakar. Bila berlaku peperangan Badar, maka Bani Khuza'ah rasa sonok balik. Lega. Ambil hampa. Padam muka hampa. Kan? Bukan peperangan Badar. Peperangan Fathu Mekah. Bila berlaku Fathu Mekah, kan? Nabi SAW mari serang puak-puak tu, kan? Menang puak-puak Islam, maka Bani Bakar puak-puak Khuza'ah pun rasa selega balik, sakit hati tu lega. Pasal apa? Sebab orang Quraisy telah ditewaskan oleh orang Islam. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, melegakan hati orang-orang mukmin, iaitu puak-puak Bani Khuza'ah. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan emosi kemarahan, ghaidh, kemarahan, qulubihim, hati mereka. Macam sakit hati. Mana puak-puak Bani Khuza'ah pun pasal lega, mana redalah kemarahan mereka. Berhentilah mereka marah. Mereka pun okey. Jadi stabil baliklah emosi mereka. Kan, lega balik. Boleh ada mereka buat kerja lain. Wa yatubullahu ala man yasha', dan Allah Ta'ala memberi keampunan kepada siapa-siapa yang dia nak. Siapa dia? Kita baca hari 10 orang hari ni. Hak 3 orang dibunuh. Hak 7 lagi diberi keampunan. Apa puak itulah maksud dia noh. Maknanya Allah Ta'ala bagi keampunan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahal, kan? Ada 10 orang semua yang Nabi isytiharkan supaya bunuh mereka ini walaupun mereka bergantung di kelambu Kaabah. Para sahabat pun cari puak ni, 3 orang mereka dibunuh, dan yang lain lagi tu memohon keampunan daripada Nabi, maka Nabi beri keampunan, keamanan kepada mereka, no? Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, lagi bijaksana dalam percaturan kehidupan kita. Maka oleh kerana itu, muslimin dan muslimat, rapatlah kita dengan Allah, masuklah kita dekat dengan Allah Ta'ala, no? Supaya apa? Supaya Allah mencaturkan kehidupan kita, no? Wa hayyi lana min amrina rasyada. Hayyi lana min amrina rasyada. Ada satu hadis yang berkaitan dengan dengan marah apa semua ni. Walaupun hadis ini ada dhaif, tapi banyak sangat riwayat dia menyebabkan hadis ini diangkat darjat dia. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan bahawa hadis ini jadi sahih li ghairihi, no? Ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan sahih. Dan hadis yang saya bawa hari ini seperti mana yang dinakalkan oleh Imam Ibn Katsir daripada Muslim bin Yasar, hadis pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghadabat akhadha bi anfiha. Nabi SAW bila Aisyah ni nak marah, Aisyah ni dia muda lagi, dia remaji. Dia Aisyah ni Nabi menikah dengan dia pada ketika usia yang kecil. Jadi dia kadang-kadang dia mongoi, kadang-kadang dia merajuk, macam-macam lah Aisyah ni kan. Jadi kalau dia marah, kalau Aisyah marah, Aisyah kata apa? Qala ya Uwaish. Dia pegang hidung Aisyah. Bila Aisyah marah, Nabi pegang hidung dia.
maka Nabi kata ya Uwais. Itu gelaran lah. Nabi panggil Uwais. Quli, ucapkanlah, Allahumma rabbin nabi Muhammad ighfir zambi wazhab ghaidha qalbi wa ajirni min mudadlatil fitan. Ada riwayat daripada Salamah, dia sambung lagi, wa ajirni min mudadlatil fitan ma ahyaitana. Wahai ya Tuhan Nabi Muhammad. Nabi kata, Nabi pegang hidung Aisyah, Nabi kata ya Uwais, hai Uwais, kata katakanlah Allahumma rabbin nabi Muhammad, ya Tuhan kepada Nabi Muhammad, ampunkanlah dosaku dan buangkanlah sakit hati aku ni, lenyapkanlah rasa sakit hatiku ni, wa ajirni min mudalatil fitan, dan berilah kepadaku ganjaran di atas ujian-ujian yang engkau timpakan kepadaku, ma ahyaitana, selagi mana engkau menghidupkan aku. Eloklah doa ni kita baca doa ni, doa bagi dah tu pun ada tak ada ingat kan, ada tak ada baca, tapi itu amanah ilmu sahabat lah kan. Jadi doa dia, Allahumma rabbin nabi Muhammad ighfir zambi. Baca sama-sama, Allahumma rabbin nabi Muhammad ighfir zambi wadhhab ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan ma ahyaitani. Kalau nak kita bagi nanti, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita dari kalangan orang yang kalau mudah marah pun mudah hilang kemarahan tu, agar Allah Taala berikan kepada kita ganjaran yang lebih besar di akhirat nanti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan?